Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator Encik Hafizul Hadi bin Rahim selaku moderator kita pada pagi ini. Yang berbahagia Encik Ihsanuddin bin Husin, Pengarah Politeknik Sultan Idris Shah. Yang berusaha Encik Nizam bin Muhammad Nasir, Timbalan Pengarah Politeknik Sultan Idris Shah, Encik Norman bin Zamri, Timbalan Pengarah Sokongan, Puan Saidah Tony Knox selaku Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam, Encik Khairul Anwar bin Alias, Ketua Program Kejuruteraan Awam Kejuruteraan Alam Sekitar, barisan ketua-ketua jabatan, barisan ketua-ketua program, para pensyarah dan yang saya kasihi semua pelajar-pelajar politeknik khususnya dalam bidang diploma kejuruteraan alam sekitar. Jadi pertama-tamanya marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang hening ini, pada pagi yang berbahagia ini, kita dapat bersama-sama berbincang satu topik yang bertajuk Water and Wastewater Management Toward Sustainable Development in Malaysia. Jadi sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuan Pengarah Politeknik tadi tentang sustainability, iaitu kelestarian alam sekitar dalam menjaga sumber air, dalam menjaga air kita adalah merupakan satu perjuangan, bukan sekadar satu tuntutan. Jadi itu kita kena faham betul-betul apa maksudnya. Jadi sebelum saya pergi jauh, pihak UMT pada baru-baru ini, kalau tak silap saya dalam sebulan dua yang lepas telah pun mengadakan MOU secara formal di antara UMT dengan Politeknik Sultan Idris. Dan pada ketika tersebut bukan sahaja UMT, ada beberapa institusi-institusi lain, sama ada daripada universiti lain dan juga daripada industri telah ada kawan makan. Tadi nak ajak orang tadi nak makan awal. Telah menandatangani MOU dengan antara UMT dan Politeknik. Jadi itu menunjukkan berapa akrabnya, kita, terutama UMT dengan Politeknik. Jadi kita harap hubungan yang akrab ini kita teruskan lagi, insya-Allah. Dan saya juga bukan sahaja baru mula pada tahun 2020 atau 2021, semenjak tahun 2017 lagi, iaitu dengan Ketua Pengarah pada ketika itu telah pun menjalinkan kerjasama dan pihak Politeknik, beberapa pegawai Politeknik telah pun datang ke UMT melawat apakah kemudahan yang ada di sini. Jadi maknanya kita bukannya baru, bahkan kita telah bermula pada 3-4 tahun yang lepas. Jadi alhamdulillah. Jadi berbalik kepada tajuk kita hari ini, water wastewater ni. Jadi water wastewater merupakan keperluan asas yang tidak dapat tidak, kalau tidak ada dia, penghidupan kita akan terganggu. Jadi kita kena jaga, kena lestarikan sumber air kita supaya bekalan air itu dapat kita manfaatkan. Okey, seterusnya kita minta pihak moderator ataupun pihak urustia untuk meneruskan slide kita pada pagi ini, insya-Allah. Okey, jadi ini tajuk kita. Okey, seterusnya. Jadi saya memula dengan pengenalan dululah, pengenalan air di dunia kita ini.
iaitu kalau kita tinjau bahawa 70%, 70% daripada bumi kita ini adalah terdiri daripada air. 70%. Dan ianya kejadian ini adalah selari dengan apa yang Allah jadikan kepada human being, kepada kita sendiri, iaitu 70% daripada elemen daripada badan kita juga terdiri daripada air, dan 30% lagi adalah solid. Jadi sama selari di antara bumi kita dengan badan kita. Jadi ada hikmahnya di sana. Dan daripada 70% tersebut, 97.2, sangat tinggi tu, 97.2% adalah merupakan sea water, air laut. Kalau saya tengok sebelah UMT ni, jenguk aja tingkap tu, terus nampak lautan China Selatan dan jauh mata memandang, dan ianya 97%. Dan air laut ni biasanya kita tak guna untuk minum lah, tapi kita guna untuk keperluan lain, untuk ikan, untuk pelayaran dan sebagainya. Tapi dari segi yang kita bincang hari ini adalah untuk bekalan air. Jadi 97% ini kita tidak gunakan dia. Dan 2.5% terdiri daripada air di kutub dan juga air dalam bumi. Okay, next. Okey, jadi yang 70% tadi ni, kita boleh lihat daripada histogram ini, 70% atau 96.5 adalah ocean dan 2.5 merupakan fresh water. Dan daripada fresh water yang 2.5% itu, 60.8 pun masih tak boleh pakai, iaitu dia berada di kutub. Dan 30% lagi pun groundwater, tapi groundwater kita boleh pakailah. Tapi di Malaysia ni kita tak banyak menggunakan groundwater. Kecuali kita kampung-kampung saja, macam tu kita guna air pergi. Tapi lazimnya untuk water supply kita, untuk minum kita guna air pipe water. Kita tak guna groundwater. Tetapi ada sebuah negeri yang sangat tinggi penggunaan groundwater. Agak-agaknya boleh siapa boleh jawab tak? Kalau tak dapat jawab secara orally, agaknya dalam hati, agaknya negeri mana yang menggunakan sebahagian besar airnya adalah daripada groundwater? Boleh angkat tangan agaknya. Negeri mana agaknya di Malaysia ni yang sebahagian besarnya, lebih pada 50% sumber airnya datang daripada groundwater. Betul. Iaitu Kelantan. Negeri Kelantan. Iaitu kira-kira 60% sumber air di negeri Kelantan menggunakan sumber air daripada air bumi. Dan loji air di Kelantan pun loji yang berasaskan air bumi juga. Tapi loji air di negeri-negeri lain seperti Terengganu, Selangor, apa semua ni, kita menggunakan surface water ataupun air sungai ataupun air reservoir. Okay. Jadi inilah gambaran surface water kita, sangat sedikit, 1.3%, and out of 1.3% itu, kalau river water adalah 0.46 pula. Jadi kalau kita multiply dia sangat sedikit. Tapi kalau kita convert dalam volume, ianya besar. Okay, next. Okay, jadi bagaimana air ini beredar? Berubah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Adanya hujan, adanya panas dan sebagainya, itu ditentukan oleh hydrologic cycle. Jadi kalau saya rasa pelajar-pelajar diploma kejuruteraan alam sekitar sangat arif lah, sangat mahir dengan apa yang dikatakan kitaran hidrologi ini. Kalau kita boleh lihatlah kitaran hidrologi, mungkin dalam next slide pun mungkin boleh tunjuk juga dengan lebih jelas lagi kitaran hidrologi ini. Kita boleh nampak di sini, ianya berulang-ulang. Dianya berulang-ulang. Kita tak boleh nak kata di mana dia bermula. Seolah-olah ibarat chicken and eggs jugalah dia. Jadi contohlah kita ambil satu tempat mula. Mulanya bermula daripada hujan.
hujan dalam bahasa saintifiknya kita kenali sebagai precipitation. It consists of snow ataupun rainfall. Jadi hujan tu jatuh kat permukaan bumi. Sebahagian daripada air hujan tadi akan menyerap ke dalam tanah. Dia panggil infiltrate. Dan sebahagian lagi akan menjadi surface runoff. Yang surface runoff ini akan pergi kepada water bodies, iaitu badan air, jasad air, sama ada sungai, tasik, reservoir, ataupun akhir sekali dia akan pergi kepada laut. Jadi air yang daripada laut, sungai dan sebagainya itu akan mengalami dua proses yang penting, iaitu proses di mana air itu naik ke atas yang dikenali sebagai evaporation, dan itu daripada water bodies, dan kalau melalui pokok dipanggil transpiration. Jadi kalau kita gabung kedua-dua evaporation dan transpiration ini kita kenali sebagai ET ataupun evapotranspiration. Jadi evapotranspiration itu naik ke atas menjadi awan, dan dia mengalami satu proses juga di sana di mana dia bertukar daripada uap air kepada air balik, iaitu proses tersebut dikenali sebagai condensation. Dan condensation, lepas condensation berlaku lagi precipitation and so on. Jadi itulah yang kita kenali sebagai hydrologic cycle. Okay, next. Teruskan. Next slide. Okay, next slide. Okay, insyaAllah next slide. Yep. Okay. Okay. Ini dah jumping ke tidak ni? Betul ini next slide ni. Tidak terlompat Okay. Jadi proses apa yang dinyatakan dalam hydrologic cycle juga diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Saya bacalah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri, dan hingga akhir ayat ini. Jadi sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti malam dan siang itu, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, itu air hujan tadi. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati. Jadi bumi ini mulanya kering, tapi datangnya hujan, dan dia sebarkan di bumi segala jenis haiwan, dan pengisaran atau pusingan kitaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi sungguh merupakan tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memiliki. Jadi apa yang kita lihat dalam hydrologic cycle tadi ada diceritakan dalam proses ini dalam Al-Quran. Menunjukkan Allah telah menjadikan air itu secara pusingan, sama ada malam dan siang, peredaran musim dan sebagainya itu akan mengedarkan air itu seperti mana yang ditunjukkan dalam hydrologic cycle, dan akhirnya dia boleh menumbuhkan bumi kita dan boleh memberi minum kepada haiwan dan juga kepada manusia, insya-Allah. Okay, seterusnya. Ini satu lagi bentuk kerjasama di antara haiwan dengan tumbuh-tumbuhan termasuk manusia. Ini dikenali sebagai carbon cycle. Dalam carbon cycle ini ada dua proses yang utama lah, iaitu kalau pokok dia adalah proses fotosintesis di mana dia menggunakan carbon dioxide dan juga dia menggunakan air, dan dia akan menghasilkan oksigen. Jadi sangat penting pokok itu untuk sustainable development di Malaysia ini. Pokok itu jangan sewenang-wenangnya kita tebang, sebab pokok itu membantu kita menghasilkan oksigen di dalam udara kita. Dan kalau kita tak ada pokok, bermakna kita akan sebab proses yang berikutnya adalah proses respiration. Respiration itu akan dilakukan oleh haiwan, oleh
Termasuk pokok sendiri pun melakukan respiration juga, tapi dalam respiration tersebut menghasilkan carbon dioxide. Dan carbon dioxide adalah merupakan salah satu gas GHG, iaitu gas greenhouse gas, iaitu gas yang kurang dikehendaki dalam ianya akan merendahkan lapisan ozon. Itu salah satu daripadanya adalah carbon dioxide. Jadi untuk kita maintain carbon dioxide di udara, kita kena adalah pokok. Jadi kita jangan sewenang-wenangnya untuk sustainability kita, pokok mestilah kita ada dengan begitu banyak sekali, kita kena pelihara dia. Okay, next. Ini merupakan bagaimana contoh kita nak tiru bagaimana proses yang dibuat oleh hydrologic cycle tadi. Ini pernah saya buat student project saya lah. Itu kita panggil solar distillation. Solar distillation merupakan salah satu wastewater treatment. Merupakan wastewater treatment. Jadi kalau kita ambil air yang tercemar ataupun ambil air masin sekalipun, kita letakkan di dalam bekas seperti ini, di mana tutupnya adalah satu transparent cermin dan ada sinar matahari, dia akan terpeluap dan dia akan terkandung di atas cermin itu dan berlaku condensation. Dan apabila berlaku condensation, air itu kita boleh kumpulkan menjadi air yang sangat bersih. Apabila dia condense, dia tak membawa bersama bahan-bahan pencemar. Bahan pencemar masih tinggal di bawah. Tetapi air yang bersih saja, pure water, akan naik sebagai wap air, sebagai water vapor. Ini adalah satu proses untuk kaedah menghasilkan air turbin. Dan kita boleh buatlah sendiri di rumah-rumah pun boleh buat. Okey. Tetapi kalau kita nak banding dengan kejadian Allah, kejadian yang maha besar, ianya prosesnya adalah banyak kuantitinya. Tapi kalau kita buat kuantitinya sedikit, tapi still kita boleh buat. Okey, next. Kalau kita nak buat di makmal pun boleh juga, iaitu menggunakan kaedah di makmal. Next slide. Ini kaedah yang dalam makmal, iaitu kaedah distillation in the laboratory. Kita juga boleh menghasilkan air suding. Ini selalu kita, sama ada di peringkat Form 5 dulu ataupun peringkat politeknik pun mungkin ada ditunjukkan dalam makmal. Okay, next. Jadi kita pergi dulu kepada sumber air. Kalau kita lihat tadi sumber air kita, kita boleh tengok di sini. Kalau kita nampak dalam rajah ni sebagai air permukaan, surface water, ataupun sebagai kalau masuk ke dalam sebagai ground water. Dan kalau dia mula keluar, air daripada dalam tanah dia mula keluar, dia menjadi spring water ataupun air mata air. Lepas ni kita akan bincang lebih detail tentang sumber air. Okay, next. Jadi dalam sumber air kita ini, kita dapati ada yang saya tunjuk kat sini ada 6. Tapi boleh lagi berbagai lagi sumber air. Sama ada ground water. Dan ground water kalau dia keluar kat permukaan air, dia jadi spring water. Ataupun awal dia adalah datang daripada rain water. Tapi rain water kita kena harvest dia. Ataupun kalau ni dia pergi jadi lakes and reservoir. Ataupun dia jadi river. Ataupun akhir sekali selepas pada river water, dia akan masuk kepada sea water balik. Dan air ini ditentukan nilainya sama ada dia fresh ataupun dia marine ataupun sea water, ditentukan oleh salinity dia. Salinity ini adalah kemasinan air itulah. Dan unit bagi salinity PPT lah. Apa dia PPT? Mungkin pelajar-pelajar boleh tahu kot apa dia PPT tu. Iaitu part per thousand. Sebahagian daripada 1000 part per thousand. Kita biasa lihat part per million pun boleh. Kalau kita nak tukar part per thousand kepada part per million pun boleh unit dia. Katakan fresh water dia kosong. Kalau kosong PPT samalah dengan kosong ppm. Tapi kalau marine water, air masin tu, nilai salinity dia 20 ke 40. Nanti 20 ke 40. Jadi kalau kita nak jadi dalam ppm agaknya berapa tu?
Siapa boleh tahu di sini. Kalau kita nak convert ke dalam ppm, dianya 20,000 hingga 40,000 miligram per liter ataupun kita kenali sebagai ppm. Dan di antara kedua-dua jenis air ini ada air yang pertengahan yang kita kenali sebagai air payau. Air payau ni biasa terdapat di muara sungai. Kita kenali sebagai brackish water, iaitu dia punya salinity between 1 to 20 ppt. Jadi kalau kita nak pergi ke estuary tu, kita boleh lihat dia berubah dia punya salinity dia. Okay, next. Jadi kita mula dengan groundwater dulu. Okay. Jadi groundwater ni iaitu sekiranya kita menggali ke dalam tanah. Groundwater ni ada dua jenis sumber air groundwater. Satu kita kenali sebagai shallow well dan satu lagi kita kenali sebagai deep well. Apa beza shallow well dengan deep well? Jadi kalau ini shallow well, dia adalah lebih kurang lingkungan 10 meter saja daripada permukaan bumi, lebih kurang 10 meter. Tetapi kalau dia 10 meter ke atas, iaitu 30 kaki sehingga 200 kaki ataupun 10 meter hingga 100 meter macam tu, itu kita kenali sebagai deep well, iaitu perigi yang dalam. Kalau perigi yang cetek itu, dia berada dalam aquifer yang kita kenali sebagai unconfined aquifer, iaitu aquifer yang tidak terkurung. Dan kalau kita nak dapatkan air yang deep well tu, kita terpaksa pergi kepada confined aquifer. Apa yang memisahkan unconfined dengan confined aquifer ni adalah satu layer yang kita kenali sebagai impervious layer. Kalau kita boleh nampak kat sana, satu layer yang tidak terlap yang biasanya terdiri daripada tanah liat. Next. Okey, seterusnya. Ini lagilah gambar shallow well yang sebagaimana yang saya kata tadi, lebih kurang daripada 10 meter tu kita kenali sebagai shallow well di lapisan atas. Dan kalau kita gali ke bawah, deep well 10 to 100 meter. Okay, next. Okay, seterusnya. Jadi dekat sini groundwater. Kalau kita berada di tepi laut macam di Terengganu, di UMT ni, kita boleh sedut saja air daripada bumi, tetapi dia akan berlaku satu proses yang dipanggil salt water intrusion. Dalam bahasa Melayu dia, salt water intrusion itu iaitu penerobosan air masin. Jadi air masin tu kalau kita dah sedut lama-lama, air masin tu akan termasuk. Mungkin boleh show the slide macam mana nak tengok ni. Okey, pihak lurus dia, cuba tengok macam mana kita tengok proses salt water intrusion. Okey, jadi kalau kita terus sedut dia, jadi air laut itu akan termasuk juga ke dalam perigi kita. Masa itu kita akan merasakan air itu payau dan seterusnya masin. Jadi bagaimana kita nak sustainkan air itu supaya tidak berlakunya apa yang dikatakan salt water intrusion. Jadi untuk mengelak dia berlaku salt water intrusion, kita kena buat a recharge well. Sama macam handphone kita. Kan handphone kita ada dua proses dalam handphone kita, iaitu apabila kita guna, dia discharge. Dan apabila kita nak charge balik, kita panggil recharge. Jadi sama juga dengan air bumi ini. Kalau kita guna air itu, kita discharge air. Tapi kalau kita nak maintain, kita nak lestarikan air kita, kita kena buat a recharge well. Jadi next slide lepas ni kita akan ditunjukkan bagaimana bentuk recharge well. Okay, next. Nampak kat sana, kita buat perigi saja je untuk memasukkan air ke dalam ni. Jadi apabila kita memasukkan air fresh water ke dalam perigi recharge well tu, dia akan menolak borderline tadi. Dia akan menolak
salt water tu balik ke laut. Jadi kita kena, selain daripada kita ambil air, kita kena recharge balik air itu. Jadi itu penting untuk sustainability. Okey, seterusnya. Ini kalau groundwater supply dekat rumah-rumah lah. Okey, kita boleh bekalkan masuk dalam tangki dan kita boleh pump sampai kepada bahagian mana yang kita nak guna di rumah kita lah. Okey, next. Sebelum kita pergi jauh, satu perkara dengan groundwater ni, kalau berbanding dengan surface water, groundwater biasanya kurang tercemar. Ada juga dia tercemar daripada leachate apa semua, tetapi dia agak kurang sebab dia melalui proses penapisan, original pure penapis di dalam tanah. Jadi dia tapis dalam tanah dan kalau kita sedut jadi airnya sangat bersih. Dan rawatan untuk air bumi tak sama dengan rawatan untuk air surface water. Jadi kalau nak belajar buat rawatan air bumi, kita kena spesifik lah. Saya pernah pergi melawat satu rawatan air bumi di Perlis dulu pada tahun 1990-an macam tu. Dia menggunakan rawatannya agak simple sebab air mineral dekat Perlis tu tidak banyak. Jadi dia cuma menggunakan sedimentation tank, filter dan chlorination saja. Lepas tu dia boleh supply kepada reservoir, iaitu service tank. Cukup mudah, prosesnya ringkas. Tetapi air di negeri Kelantan tidak semudah itu. Nanti saya cerita lebih lanjut selepas ini. Okey, saya rasa kita rehat sebentar dulu, lebih kurang 5 minit macam tu, untuk kita mendengar sedikit persoalan daripada penonton. Apakah nak soal satu dua soalan kepada saya, insyaAllah, ataupun nak bagi pandangan. Silakan. Okey, jadi saya buka sesi untuk soalan daripada panel. Silakan awak sama ada boleh on mikrofon masing-masing ataupun boleh type di ruangan chat. Okey, so Prof, ni ada satu soalan daripada Asiah binti Arifin. Apakah terdapat perbezaan kualiti air bagi deep dan shallow aquifer? Okey, tentu sekali ada. Bagi shallow aquifer, airnya sangat terpengaruh dengan surface water ataupun ciri-ciri permukaan di kawasan itu. Jadi sekiranya kawasan itu banyak tercemar, jadi sebahagian daripada pencemaran itu masih masuk ke dalam shallow well. Jadi adalah lebih baik kita dapat deep well. Deep well lagi baguslah, maknanya lagi kualitinya lagi baik berbanding dengan shallow well. Dan satu lagi, kalau kita nak buat shallow well, jangan kita buat terlalu hampir dengan septic tank. Jadi kalau dia hampir dengan septic tank, air pencemaran septic yang overflow daripada septic tank tu akan masuk ke dalam perigi kita juga. Jadi itu maknanya untuk shallow well lah. Jadi ada beza dia. Okey. Lagi ada soalan? Okey Prof, saya pun ada soalan juga Prof, sebab ada tahu berkaitan dengan groundwater punya water treatment ni. Ada juga pihak-pihak industri yang mana dia nak jimat, dia tak nak ambil air daripada pihak bekalan air ni. Dia terus gunakan sistem well untuk ambil air ni. Dan juga ada kes-kes yang mana berlaku intrusion daripada air laut di kawasan-kawasan tertentu. Kan? Jadi setakat ni di Malaysia ada tak proses yang replenish balik? Maksudnya kita replenish balik air untuk memastikan bahawa kawasan tersebut tak ada masalah. Mungkin ada berlaku masalah intrusion ke air laut ke kawasan-kawasan penempatan yang menyebabkan pokok-pokok mati dan sumber-sumber air terganggu. Ada tak projek-projek replenish air yang berlaku di Malaysia ni? Okey, jadi biasanya sumber air laut yang diambil daripada groundwater ni sama ada kawasan pesisir pantai seperti Terengganu, Kelantan, pantai ataupun di tepi pantai di Selangor semua tu, ataupun di pulau-pulau.
Jadi itulah macam saya kata tadi, kita kena ada fasiliti mengenai recharge well. Recharge well kita buat saja satu takungan ataupun satu perigi yang lain, dan di mana kita kena lepaskan balik ataupun kita kena buat tadahan daripada air hujan supaya air hujan tersebut masuk ke dalam recharge well. Jadi apabila dia masuk ke dalam recharge well, dia akan menolak border salinity balik ke laut. Jadi dia akan mengurangkan salt water intrusion. Tapi ialah dari segi kalau industri nak buat perkara itu, rasanya dia boleh menjimatkan lah, tapi dia kena, apa yang penting, dia kena test water quality. Jadi water quality untuk groundwater, walaupun dari segi dia tidak kotor seperti air surface water, tapi dia banyak mineral. Nanti kita tengok lepas ni dalam ni. Saya rasa cukup persoalan setakat itu dulu. Saya nak terus pergi kepada spring water. Okey, boleh jadi spring water ni, apabila groundwater dia bertemu dengan permukaan air, kita kenali sebagai spring water. Jadi kalau saya dalam kelas saya selalu, kalau spring water ni air mata air, iaitu mula keluar mata air. Jadi proses kita ni pun, manusia ni kalau jumpa seseorang pun kita ambil analogi ni. Analogi apa? Analogi mata air. Ada mata air tak? Maknanya kan, kalau lelaki perempuan yang tu ada tak mata air. Jadi dia mula bermulanya sungai itu, mata air itu di spring water ni. Jadi kalau kita dapat teks kan, kita dapat kumpulkan mata air ni, adanya sangat bersih lah. Cuba kita lihat slide selepas ini untuk kita nak lihat mata air. Ini di mana kita dapat kumpulkan air yang keluar daripada celah-celah batu itu, kita dapat kumpulkan. Dan kita dapat buat the next slide, kita dapat apa yang diistilahkan sebagai ni kita istilahkan sebagai iaitu spring box. Spring box itu adalah kotak mata air. Daripada spring box ni biasanya terletak di pinggir bukit. Dan dari segi gravity dia sudah advantage. Jadi kalau rumah-rumah kita berada di bawah bukit, jadi kita boleh alirkan spring box ini daripada kaki-kaki bukit itu pergi kepada collection water tank, dan daripada collection water tank kita boleh terus masuk ke rumah-rumah, semuanya pakai by gravity. Tidak perlu pakai pump. Kalau betul-betul kita mempunyai head, kita mempunyai water head, iaitu mempunyai turus tekanan air. Jadi kita take advantage of the permukaan bumi supaya kita dapat alirkan sumber air tersebut terus direct ke rumah-rumah kita, insyaAllah. Okay, next. Ini lagi bentuk spring box tadi, yang mana kalau siapa yang duduk di kawasan hulu dan pinggir-pinggir bukit, kita boleh carilah spring box ini ataupun air mata air ini untuk menjadi sumber bekalan air secara percuma. Tapi harganya yang kita nak kena invest adalah piping dia dan juga iaitu tangki air. Okey, seterusnya. Ini kualiti air. Biasanya kalau kita dapat di satu kawasan yang sangat bersih, hulu sungai yang sangat bersih, kita dapat buat analisis air. Dan kalau air itu sesuai untuk diminum, contohnya kita tengok sebelah kiri ini, typical analisis untuk spring water, iaitu kandungan kalsium dia sekitar 40 miligram dan magnesium dia 10 miligram per liter. Jadi kalau kita boleh lihat dekat sini, hardness dia tu lebih kurang dalam lingkungan tidak sampai 70-80 miligram per liter. Jadi hardness yang sedemikian kita kategorikan sebagai soft water, iaitu air yang tidak liat, air yang tidak mempunyai kelihatan ataupun hardness yang tinggi dan sesuai untuk diminum. Dan
air yang boleh yang lebih baik lagi, yang kalau kita lihat air Zam-Zam di sebelah kanan tu, kalsium dia boleh mencapai 95 dan magnesium pun tinggi, dan ini sangat bagus untuk kesihatan kita. Jadi kita boleh compare lah, iaitu air Zam-Zam berbanding dengan typical spring water. Okay, next. Ini sumber air yang ketiga. Tadi kita dah ground water, spring water. Kita pergi pula kepada rainfall. Jadi air hujan. Air hujan ni memang semula jadi dia, kalau dia jatuh ke bumi, dia akan jatuh kepada kawasan padahan hujan. Kita kenali sebagai water catchment area atau river basin area. Itu kita di permukaan bumi. Tapi kalau dia di rumah kita, kita boleh juga kumpulkan air tersebut di rumah melalui roof dan juga gutter. Jadi kita kena buat mekanisme tu, air yang lalu ikut roof kita dan dia pergi kepada gutter, dan selepas pada gutter kita kena buat sedikit some treatment, baru kita pergi kepada storage dan boleh digunakan air tersebut untuk menyiram dan pembersihan dan sebagainya. Okay. Tapi kalau kita nak minum pun masih boleh, tapi kita kena test lah water quality tersebut mencapai kepada drinking water, dan kita kena masaklah air tersebut. Okey, seterusnya. Okey, di sini untuk rain water harvesting ni, sebab di Malaysia ni mempunyai hujan yang banyak, ada yang ambil hal dengan ini, ada yang tak kisah sangat sebab kita dah ada pipe water. Tapi siapa yang nak mengambil air daripada rainfall ini, iaitu air di peringkat awal tu. Kalau boleh dekat sini ditunjukkan mekanisme bagaimana air di peringkat awal, first 10 minit tu kita kena release dulu, kita keluarkan, sebab dia jatuh di atas permukaan roof kita, permukaan atap dia, mungkin dia menyebabkan pencemaran najis ke apa yang berada di atas atap tu. Jadi 10 minit pertama tu kita keluar, kita buang dulu. Dan selepas itu, jadi ada mekanisme kita boleh buat benda tu, auto mekanisme untuk kita design benda tu. First 10 minit, kita buat timer, kita release air tu, dan after that, baru kita simpan ke dalam storage. Ataupun kita boleh buat simple filtration, sand filtration, kemudian kita boleh masuk ke dalam storage. Okay, itu rainfall harvesting system. Okay, next. Seterusnya. Ini adalah bagaimana kita nak mengawal, nak kontrol sedikit sumber air kita. Dekat sini saya tunjukkan 4 method yang perlu kita ada di sistem catchment kita. Yang pertama, yang paling important sekali adalah rainforest. Rainforest ataupun padahan hujan. Padahan hujan ini merupakan tempat lah yang sangat penting yang tidak boleh diusik. Tak boleh buat pembangunan di kawasan padahan hujan ini. Kalau kita buat pembangunan, kita tidak dapat menangkap air hujan secara semula jadi. Kita tidak dapat menangkap. Itu yang berlaku di setengah-tengah tempat, di mana di Ulu Kelantan kita nampak ada lodging dekat sana, di Ulu Pahang. Kalau kita buat pembangunan di Ulu Kedah hari itu yang berlaku ni, kalau berlaku pembangunan dekat situ, air tidak dapat di maintain dekat situ, maka satu tumpahan air yang sangat kuat berlaku daripada hulu dan boleh menjadi banjir, lumpur di kawasan hilir, di kawasan hilir. Itu. Jadi sangat penting pihak kerajaan menyimpan hutan simpan ini, rainforest ini. Jangan diusik, tidak boleh diusik. Dan kalau ada pun untuk pulang pembalakan, mestilah dibuat dengan secara sustainability, dengan secara berhemah, supaya apabila digesekkan sebahagian untuk pembalakan, mesti ditanam semula rainforest tersebut dan dibuat sedikit demi sedikit sahaja supaya tidak mengganggu ekosistem.
Jadi itu sangat penting hutan simpan hujan ini. Kemudian struktur yang kedua untuk melambatkan untuk mengumpulkan air hujan adalah reservoir dan dam. Reservoir dan dam ini ibaratkan seperti isi dengan kuku lah. Tapi kalau di Jepun, setiap sungai dia mesti ada dam. Sebab apabila ada dam, dia dapat tahan air itu. Daripada hutan tadi, kita nak sampai kepada sebelum masuk sistem sungai, kita kena tahan dulu air di dalam reservoir. Jadi banyak guna nanti air dalam reservoir, tetapi kita kena tahan dulu. Dengan adanya dam, kita boleh kontrol supaya air tidak terlepas secara bebas sahaja hilang daripada sistem kita tu, dia terlepas keluar. Jadi kena ada dam. Dan kalau di Jepun, setiap river system dia ada dam setiap. Tapi di Malaysia tidak banyak yang river system ada dam. Contoh kalau di Terengganu ni adalah, itu pun di Sungai Terengganu saja. Sungai yang kecil-kecil yang lain dah tak ada. Kalau di Ulu Langat ada mana ada dam di belakang dia, okey. Ada reservoir dekat Semenyih Dam dekat sana untuk water supply. Kalau Kenyir Lake ni ada setengah tempat dam itu ada beberapa banyak kegunaan pula, sama ada untuk water supply ataupun untuk hydroelectric. Macam untuk di Kenyir Dam ni dia boleh guna untuk hydroelectric, dan elektrik yang dihasilkan oleh Kenyir Dam berjumlah sekarang ni 600 megawatt. Jadi agak tinggi ya. Negeri Terengganu menghasilkan hydroelectric daripada air itu, sumber air itu sebanyak 600 megawatt. Dan di loji gas di Paka Negeri Terengganu menghasilkan 1600 megawatt. Jadi kalau kita campur dua tu, Negeri Terengganu telah menghasilkan sekurang-kurangnya 2000 megawatt. Dan kita tahu projek air dekat Bakun di Sarawak, projek batang air di Bakun menghasilkan juga 2000 megawatt. Jadi ada setengah-setengah negeri ada hydroelectric seperti di Perak, Temenggor, di Kelantan, Pergau, dan ada beberapa lagi lah yang kecil-kecil. Jadi ini reservoir ini penting untuk kita jaga air, dan di samping itu kita boleh kawal air untuk supaya downstream tidak banjir. For flood mitigation. Jadi yang reservoir itu yang di hulu. Kemudian kalau kita nak tahan lagi air itu supaya jangan lepas cepat mengalir ke laut, kita buat di tengah-tengah sungai, iaitu kita kenali sebagai barrage. Pernah nampak tak barrage ni? Mungkin pelajar-pelajar tak berapa familiar dengan barrage ni. Barrage ni kita tahan air sementara di tengah-tengah sungai. Dan selalunya di upstream dia, di belakang barrage itu water head dia akan lebih tinggi berbanding dengan downstream. Dan biasanya di belakang barrage ini biasanya kita boleh supply air untuk irrigation. Contohnya Muda Dam. Kalau dia berlaku di tengah-tengah sungai, dia adalah berbentuk barrage. Okey. Dan akhir sekali sebelum dia pergi ke laut, sebelum kita release ke laut, kita kena ada juga tidal gate. Tidal gate ni dia menahan air luar daripada keluar cepat ke laut, tapi dia menahan juga air masin daripada masuk ke dalam sungai. Itu diistilahkan sebagai tidal gate. Jadi ini metod untuk mengumpul air hujan secara besar-besar lah. Okay. Teruskan. Ini pemandangan lah kalau siapa nak tengok Kenyir Dam Lake ni. Di sebelah kita boleh lihat perbezaan air di antara upstream dengan downstream itu cukup tinggi. Jadi perbezaan head yang tinggi inilah yang akan memberikan nilai power itu. Kalau kita ingat apakah formula power, P adalah
Rho G H. Rho G itu biasanya adalah constant sebab itu adalah density of water dan gravity, tapi power sangat bergantung kepada apa tu dekat sana. P Rho G H akan bergantung kepada H, iaitu head dia. Semakin tinggi head dia, semakin besar power yang kita dapat hasilkan. Itu P equal to Rho G H. Jadi Rho G constant, dia akan bergantung kepada H, iaitu head, water head. Perbezaan water head di antara downstream dengan upstream akan memberi nilai untuk hydroelectric power. Okey, kemudian ada mekanisme dekat sebelah tu yang kita kenali sebagai overflow mechanism. Sebab dam ni kita tak boleh buat semata-mata solid macam tu saja. Seterusnya kita tak ada mekanisme kawalan. Sebab kalau dia overtop, dia overflow dekat atas, dia menyebabkan dam kita itu pecah. Kalau dam pecah, dia akan menjadi satu kemusnahan yang besar di downstream. Jadi untuk mengelakkan berlakunya overflow secara tiba-tiba macam tu, kita buat satu saluran air di sebelah dam itu, kita kenali sebagai spillway. Spillway dalam bahasa Melayu kalau kita terjemah sebagai alur limpah. Jadi spillway ni apabila air sampai kepada tahap ketinggian tertentu, kita akan release air ni secara perlahan-lahan. Itu function of spillway. Jadi kalau dalam hydraulic structure, kita akan belajar macam mana nak design spillway ni. Okay, next. Ini lagi bermulanya sungai adalah daripada spring water tadi. Spring water dia akan mengalir, dia akan pergi menjadi sungai. Okay, next. Seterusnya. Jadi sungai ini apabila dia mengalir daripada upstream sehingga kepada muara downstream, dia akan mengangkut segala-galanya apa yang ada dekat situ. Jadi banyaklah pollution yang berlaku, yang dicurahkan ke dalam sungai, sama ada nutriennya, sama ada insecticide-nya, sama ada apa-apa sajalah runoff daripada kawasan itu, dia akan masuk ke dalam sungai. Jadi itulah sungai kita yang kita dapat. Jadi dekat sinilah yang kita nak kena jaga sustainability sungai itu. Jadi apa yang saya dapatilah tentang sungai ini sangat menyedihkan. Cuba tengok slide yang berikut. The next slide. Inilah yang menyedihkan di negara kita ini. Tengoklah sungai-sungai di Malaysia ni, terutama di negeri Selangor, sungai. Ini saya ambil beberapa slide di Selangor. Tengoklah berapa kekeruhan ataupun turbidity air sungai yang disebabkan oleh erosion, yang disebabkan oleh solid waste, yang disebabkan oleh factory waste, semuanya mengalir masuk ke dalam sungai. Dan sungai itu akan menjadi sumber air untuk kita pergi kepada water intake, kepada water intake. Jadi begitu sedihlah di Malaysia ni. Jadi inilah yang perlu diperjuangkan oleh environmentalist kita. Tapi masalahnya perjuangan ini belum ada penghujung lagi. Kita lihat di Selangor berulang-ulang kali pencemaran amonia. Kita tengok di Johor berulang-ulang kali Sungai Kim dicemari oleh kilang-kilang di sekitar. Jadi inilah menjadi tanggungjawab kita lah. Kalau saya berbanding dengan yang pernah saya pergi melawat di Jepun, pernah saya melawat di Australia dan juga di US. Dulu saya belajar di US. Air sungai mereka yang nak dibekalkan kepada water treatment plant, nilai turbidity, saya tak cakap nilai heavy metal, solid waste yang lain, yang kita boleh nampak dengan mata sahaja, iaitu nilai turbidity untuk water supply kepada loji dia. Saya pernah pergi dekat Australia, air turbidity dia 2 NTU. 2 NTU nak masuk sebagai raw water. Cuba kalau kita banding dekat Malaysia, adakah dekat Malaysia kita dapat water supply dia 2 NTU?
Kalau di musim panas lah, air dia bagus lah juga di Malaysia, di sekitar 10 hingga 50 NTU ataupun di bawah 20 NTU. Itu di musim panas. Tetapi kalau di musim hujan, sama seperti dalam gambar ni, yang gambar ada warna kuning itu, iaitu ketika itu turbidity mencecah kepada 100 hingga bahkan sampai 1000 NTU. Dan itulah yang nak dimasukkan ke dalam water treatment plant kita. Daripada 100 ke 1000. Tapi di negeri Jepun, di negeri Australia, nilai turbidity dia tidak naik. Tidak berubah due to storm water, due to air hujan. Masih maintain di bawah 5 NTU untuk masuk. Dan air yang kita rawat setelah dirawat di Malaysia ni, kalau kita dapat 1 NTU ataupun kita dapat less than 5 NTU, dikira kita telah merawat air. Tetapi air yang 5 NTU, 1 NTU, 2 NTU itu merupakan water intake dekat Jepun, dekat Australia dan US. Jadi bagaimana kita nak bandingkan dengan negara kita? Negara kita terpaksa menggunakan air yang 500, 100 hingga 1000 NTU yang begitu besar. Apa akibatnya apabila kita menggunakan air yang sedemikian kotor, keruh itu? Akibatnya kita terpaksa menggunakan, apa jawapan dia? Kita terpaksa menggunakan apa? Siapa boleh jawab? Kita terpaksa menggunakan aluminium sulfate yang sangat tinggi, iaitu tawas. Kita terpaksa menggunakan tawas sebab masa kita buat test, flop jar test dekat mana-mana water treatment plant pun, dia ada satu makmal yang menguji setiap 2 jam turbidity air sungai dia. Sebab turbidity itulah untuk menentukan berapa dos yang nak digunakan, aluminium sulfate ataupun tawas yang kita nak gunakan. Jadi apabila tinggi kekeruhan, maka tinggilah aluminium sulfate, mana tinggilah kos untuk merawat air. Jadi itulah yang kita nak kena sustainable dekat Malaysia ni. Tapi kita kena jagalah environment kita. Kita jangan cemari. Masalah jangan cemari ni tidak berlaku, masih dicemari. Perkataan jangan dicemari tidak berlaku di Malaysia, seolah-olah masyarakat kita masih tidak peka. Masyarakat kita masih peka, tidak peka, bahkan peka dengan erosion itu. Kalau kita naik kapal terbang, kita tengoklah beribu-ribu ekar kawasan digondol, diceroboh tanah-tanah kita itu digondolkan. Jadi kemanakah kawasan yang gondol itu akan mengalami hujan dan mengalami erosion dan akan pergi kepada sungai-sungai kita. Boleh lihat kalau naik kapal terbang, boleh lihat sajalah. Tapi perkara-perkara yang seumpama itu sangat dijaga kalau di negara-negara yang saya sebutkan tadi. Sangat-sangat dijaga. Saya ambil contoh, kalau saya pergi dekat Jepun dalam 10 tahun lepas saya pergi. Kalau kita nak buat nak korek, nak buat jalan. Okey. Apa yang berlaku dekat Malaysia? Kita ambil, kita korek tanah yang kita nak korek itu, kita letak dekat tepi kawasan itu. Kan? Kita letak tepi, mungkin berhari-harilah, sebulan ke apa semua, dia duduklah dekat tepi itu, satu contoh. Tapi saya pergi kat Jepun, apabila dia korek sesuatu, gali dia korek, bahan yang dikorek terus dimasuk ke dalam lori untuk angkat. Jadi dekat sana ada pendedahan tak untuk erosion? Tidak ada. Jadi itu amalan dia berbanding dengan amalan kita. Jadi ini yang nak kita perjuangkan, nak kena fikir-fikirkan bagaimana itu sebablah kita lihat rajah erosion itu dalam gambar kita ni. Okey, itu. Jadi inilah yang sangat menyedihkan. Jadi kita harap kepada pelajar-pelajar alam sekitar kita ni, kita dapat take note lah perkara-perkara yang seumpama ini. Sangat berleluasa di tempat kita. Okey, sangat berleluasa. Okey, next slide.
Ini kalau kita tengok pun dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan iaitu air air masin tidak akan bercampur dengan air sungai, ada sempadan dia. Okey. Jadi ini dinyatakan dalam Al-Quran, iaitu surah Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Boleh lihat dari sana. Okey, seterusnya. Jadi dengan berpandukan 3 jenis air tadi yang saya ceritakan, iaitu air sea water ataupun marine water, kita ada fresh water dan kita ada brackish water. Dan dengan 3 jenis air tersebut, kita dapat juga 3 kategori jenis ikan. Yang sebelah paling kiri sekali itu salt water fish, iaitu ikan yang hidup dalam air masin. Kalau kita lihat di atas sana, gambar yang paling atas tu, ikan yang ada banyak sisik itu menunjukkan river water ataupun fresh water fish. Dan yang dekat bawah sikit itu adalah iaitu yang dikenali sebagai brackish water. Brackish water mungkin air ikan seperti ikan kerapu, ikan siakap. Baru ni isu ikan siakap RM1,000 pun ada juga. Tapi ini menunjukkan 3 jenis air, 3 jenis pula kategori kehidupan ikan. Okay, next slide. Itu water pollution tadilah, mengenai water pollution. Okay, next on the water pollution. Jadi isu water pollution ni memang kita dah belajar dekat kita punya kelas, selalu kita belajar ada 2 jenis sumber untuk water pollution, iaitu point source dengan non point source. Sumber yang daripada yang kita tahu sumber dia dari satu kilang itu kita panggil sebagai point source. Tapi kalau dia datang daripada everywhere, daripada kawasan-kawasan luas, itu kita kenali sebagai non point source. Jadi kalau biasanya point source tu contohnya domestic municipal wastewater tu, dia adalah point source. Jadi kita rawat dia dekat loji wastewater treatment. Tapi kalau non point source, itu kita susah nak rawat dia. Dia mungkin datang daripada agriculture area, mungkin datang daripada residential area, mungkin datang daripada forest logging area, land clearing, dan solid and solid waste. Jadi itu menunjukkan 2 kategori of water pollution. Okay, next. Inilah sekali lagi kalau jenis yang berbeza tadi. Yang pertama tu sampah sarap, yang sungai kita lihat daripada toxic waste ataupun kita kenali sebagai schedule waste, ataupun di sebelah ni erosion daripada land clearing. Dan akibatnya kalau kita lihat itu ikan timbul terapung-apung. Jadi itu menunjukkan ada toxic waste ataupun schedule waste yang ada dilepaskan ke dalam air. Jadi akibatnya kehidupan sumber makanan kita mati bergelimpangan. Okey. Okey, jadi dalam hadis Rasulullah SAW juga ada berkata, janganlah kita kotori air kita itu. Jadi Nabi Muhammad SAW melarang kita mengotori air. Ini tercermin dalam hadis Nabi SAW. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW melarang air yang tidak mengalir. Jadi kalau air yang tidak tenang itu, air yang bertakung itu, jangan kita riliskan sembarang. Kalau air yang bergerak boleh juga, tapi jangan melebihi had dia. Misalnya air sungai tadi, itu pun tidak boleh melebihi had sungai. Tapi kalau air itu tidak mengalir, sangat-sangatlah dilarang. Jadi okey, dan ada beberapa lagi lah ayat-ayat lain. Okey. Jadi mungkin sebelum kita pergi seterusnya, mungkin kita break sekejap dekat sini. Ada apa-apa ni ke? Persoalan kat sini? Jadi pelajar yang ingin mengumpulkan soalan secara live boleh onkan mikrofon masing-masing, nyatakan nama dan kelas mana.
yang mana, dan awak boleh terus tanya soalan. Okey, silakan. Okey. Kita tanya soalan. Ni ingat ada soalan Prof, kita tengok ni. Prof, Okay. kalau tengok saya dalam bidang kerjaan awam. Jadi nampak antara pencemar utama lah, utama kebanyakan berkaitan dengan industri pembinaan. Itu yang utama lah kalau kita industri banyak berkaitan air ni ialah berkaitan dengan industri binaan. Jadi setakat ni lah, saya semalam pun ada isu, ada tanya dengan panel yang berkaitan dengan semalam ada air and noise monitoring, semalam ada panel Dr. Siva, Datuk Dr. Siva Kumar semalam. So berkaitan dengan kita ada, perlu tak satu macam kita diletakkanlah dalam industri pembinaan ni kewajipan, maksudnya syarikat tersebut kena buat self monitoring untuk dia punya site dia sendiri. Tak perlulah ada orang buat pemantauan daripada dia kata okey ni dia buat pemantauan. Maksudnya requirement yang mengatakan bahawa site tersebut kena ada mungkin weekly monitoring, daily monitoring dia punya silt trap, dia punya dari segi air and noise pollution, keliling dia punya site semua. Setakat ni saya tak ada lagi requirement tersebut, betul ni Prof? Betul. Tak ada requirement tersebut. Jadi satu jenis waste iaitu dipanggil apa ni, construction waste ni. Sekarang agaknya terabai sedikit. Sebab solid waste yang biasa tu tak masuk dalam sisa-sisa pembinaan ni. Jadi diharapkanlah pihak Jabatan Alam Sekitar membuat SOP lah, membuat guideline bagaimana untuk mengendalikan solid waste, dan mungkin ada tempat tertentu juga untuk solid waste itu. Okey. Untuk solid waste yang biasa tu, yang solid waste daripada bahan binaan. Dan juga kalau daripada tapak pembinaan tadi, apa tu, silt pond tu betul-betul berfungsi lah. Selalu mereka buat mungkin ala kadar sahaja, for the sake of cukup syarat saja dia buat, tapi apabila hujan dia bypass, dia tidak betul-betul melalui siltation pond dulu. Jadi dia bypass, masih lagi masuk ke sungai. Jadi kalau itu bypass tu berlaku, sepatutnya pihak DOE boleh menyaman pihak yang buat construction itu, sebab dia tak efektif membuat siltation pond dia di mana betul-betul dia dapat merangkap ni. Kalau tidak, sisa-sisa daripada binaan tersebut akan rilis ke sungai dan menjadi satu erosion ataupun hakisan dan pencemaran kepada sungai. Jadi saya rasa memang dari segi sisa binaan ini masih kita tertinggal. Harap pihak berwajib, pihak alam sekitar, dan kita pun kena buat noise lah, kena buat bising juga, kena buat aduan juga kepada pihak tertentu supaya perkara ini diambil tindakan. Okey, jadi kita teruskan lagi, insyaAllah. Kita teruskan lagi. Okey, next slide. Ini bagaimana kita nak overcome yang pollution tadi. Jadi di antara praktis yang dibuat untuk sustainability sebab kita tak nak kata kita tak mau pembangunan, kita nak pembangunan, tetapi pembangunan kita mestilah sustainable, mestilah lestari. Jadi untuk nak dapatkan lestari, beberapa teknik yang kita kena buat, antaranya cover crop lah. Salah satu daripadanya apabila kita buat land clearing, kalau lambat lagi nak digunakan, kita buat cover crop. Kita buat, terutama kalau untuk keperluan pertanian, kita nak tanam kelapa sawit ke lepas tu apa semua ni, jadi kita kena buat cover crop. Ini contoh yang cover crop. Kemudian kita buat terracing. Kalau dengan adanya terrace, dia akan melambatkan water flow. Dia akan lambatkan water flow. Dan kita juga buat contohnya dalam gambar ni, ada row pokok supaya aliran air itu tidak terlalu laju. Dan ada juga gambar dekat sini, kita nak buat drainage itu dibuat daripada bahan rumput dan juga batu-batu, supaya dia punya flow
velocity itu kita dapat kurangkan. Jadi ini semua, dan juga kalau gambar yang ada land clearing tu ada seed trap dekat situ. Jadi seed trap itu, dan satu perkara kalau kita nak buat pembangunan, eloknya kita rancang betul-betul pembangunan tu supaya sustain. Tidaklah kita buat land clearing sewenang-wenangnya, seberapa banyaknya, tetapi lepas tu kita ambil bertahun-tahun untuk buat planting balik ataupun buat projek yang berikutnya. Jadi itu selalunya yang berlaku dekat Malaysia, dan banyak erosion terdedah, dan seed trap tidak berfungsi, tidak di-maintain, tidak digali balik. Tapi kalau kita dapat maintain, akhirnya kita dapat satu tasik yang sangat hijau sebagaimana yang tergambar dalam slide ini. Okey, itu sebagai retention pond. Jadi dan kita boleh guna untuk recreational. Okey, next. Ini baru-baru ni kan, tahun lepas, bermula pada bulan Februari tahun lepas, bulan Mac tahun lepas 2020, kita telah mengalami MCO ataupun PKP, mengalami PKP, dan kita boleh lihat sebelum PKP dan selepas PKP. Apabila PKP itu berlaku satu jangka masa yang agak panjang, dan apabila berlaku hujan, kita dapati airnya sangat jernih. Dan itu satu hikmah yang apabila semua orang berhenti daripada aktiviti membuat ni, berbanding dengan yang sebelum tu, airnya sangat tercemar. Seterusnya, ini status sungai di Malaysia lah. Saya tak nak pergi sangat detail lah, tetapi kita boleh lihat dekat sini bahawa kira-kira berapa peratus tu. Kalau kita lihat pada tahun 2017, 63 sungai adalah tercemar. Kalau 2017 52, 2016 38. Jadi dia meningkat. Sungai-sungai yang tercemar itu meningkat. Dan bilangan sungai yang tercemar itu bertanda warna merah tu kalau dalam rajah ni. Okey. Jadi kita kena jagalah sumber air dan status sungai ini di seluruh yang dilakukan oleh pihak DOE lah. Okay, next. Okay. Dan kita boleh lihat sungai di manakah sungai yang sangat tercemar tersebut, iaitu sebahagian sungai, kalau saya tahu di Pulau Pinang, Sungai Juru, Sungai Jawi, kalau di Selangor, Sungai Kelang. Dan tanda pencemaran itu diberikan oleh indeks, Water Quality Index. Saya rasa peringkat Politeknik pun ada belajar WQI, Water Quality Index. Jadi lepas ni kita tengok macam mana sikit penilaian Water Quality Index ni. Next slide. Seterusnya. Okay, lagi. Ini bagaimana pengelasan air dulu. Kalau kita dapat air kelas 1, kita boleh sangat sesuai lah, sangat bagus dan sesuai untuk digunakan untuk water supply dan juga untuk fishery. Kalau ada tercemar sedikit, air kelas 2, air kelas 3. Air kelas 3 sesuai untuk recreational use. Dan air yang lebih teruk lagi, air kelas 4 kita boleh gunakan untuk irrigation. Dan air kelas 5 yang sangat tercemar tidak boleh digunakan untuk none of the above. Okay. Seterusnya. Okay, next. Ini kualiti dia. Dari segi amonika nitrogen, BOD, COD dan juga dissolved oksigen. Dan nilai yang paling bawah tu adalah indeks percentage dia. Jadi kalau untuk kelas pertama tu indeks WQI lebih pada 93%. Kalau dah tercemar sangat, dia makin turun. Kelas yang kelima tu kurang daripada 31%. Dan nilai BOD tinggi, nilai COD tinggi, nilai DO rendah. DO dia terbalik. Kalau air tercemar, DO dia kurang. Kalau kalau bagus, DO dia tinggi. Suspended solid seperti yang lain. Dia makin banyak lah. Okay, next. Ini sekali lagi sama juga macam tadi lah.
next. Jadi yang bab yang paling akhir sekali water treatment. Kita ada berapa minit lagi sebenarnya? Moderator? Prof, masa dah 11.30 Prof. Okey. Dah. Saya pun ni saya pergi secara cepatlah water treatment ni. Okey, next water treatment. Okey, next. Inilah kita bermula dengan water intake, screening, pre-sedimentation, aeration, coagulation. Ini semua standard treatment lah dekat logi. Coagulation, sedimentation, filtration, water conditioning, disinfection, dan lepas tu kita distribute lah. Okay, next slide. Ini saya pergi laju-laju lah sebab masa kita dah ni. Ini menunjukkan water intake. Water intake boleh datang daripada sungai, from the river, ataupun water intake from the reservoir. Yang ada besar tu, ada bulat tu adalah daripada reservoir. Okay, next slide. Ini pump. Pump ada, kalau pump itu untuk daripada sungai, kita biasanya guna low lift pump, iaitu pump yang berkuasa rendah. Tapi kalau kita nak supply kepada service tank, kita panggil high lift pump. Okay, next. Ini screening. Screening ni untuk mengelak daripada sampah sarap masuk ke dalam logi kita. Ada dipanggil bar screen, ada micro screen. Ada yang manual, ada yang mechanical. Next. Ini pre-sedimentation tank. Jadi sebelum kita pergi kepada treatment plant proper, kita buat pre-sedimentation tank dulu supaya any suspended solid yang berat dia dapat settle down dekat sini. Terutama kat sini pasir dan sip yang besar-besar lah, yang saiz besar sikit, dia akan settle dekat pre-sedimentation tank. Okay, next. Ini aeration. Aeration ni sangat penting, iaitu kalau bagi tempat yang tinggi gas dia atau tinggi ferrous dia, kita kena buat aeration supaya kita dapat mendapkan dulu, dapat release gas ataupun dapat mendapkan ferrous ke bawah. Okay. Perlu ada aeration, dia oxidize kan. Okay, next. Ini coagulation, flocculation dan sedimentation. Ini chemical process lah yang kita masukkan. Yang selalu kita gunakan adalah aluminium sulfate, dan ada polyelectrolyte dan sebagainya yang moden yang boleh kita gunakan, sama ada coagulant dan juga coagulant aids, iaitu pembantu coagulant, dan daripada coagulant kita campur chemical coagulant itu. Lepas tu kita nak kena buat flocculation untuk bentukkan flock yang lebih besar, kita slow down the speed, dan selepas tu kita pergi kepada sedimentation tank untuk settlement. Jadi air after settlement kita panggil dia settle water. Okay, next. So ini selepas air tu dah settle, kita pergi kepada filtration. Dan filtration pun banyak jenis. Kalau di logi kita guna rapid sand filter ataupun dua media filter pun boleh. Dan kalau dekat luar bandar kita boleh guna slow sand filter ataupun kita guna pressure filter pun boleh juga. Okay, next. Ini disinfection pula. Jadi biasanya ada 3 method of disinfection. Satu yang dikenali sebagai ultraviolet, yang kedua chlorination, yang ketiga ozonation. Yang paling popular dekat Malaysia adalah chlorination. Mostly kebanyakan logi lebih pada 95% menggunakan klorin. Dan klorin ada dalam bentuk solid, ada bentuk liquid, ada dalam bentuk gas. Jadi sekarang ni yang paling popular sekali adalah dalam bentuk gas. Dulu pada peringkat zaman lebih awal dulu guna dalam bentuk solid, sebab dalam bentuk solid kurang. Tapi sekarang dalam bentuk gas lebih efektif. Manakala UV biasanya digunakan untuk sektor aquaculture untuk mematikan bakteria dekat situ. Manakala ozon very expensive. Tidak banyak logi yang guna ozon. Dekat Selangor ada 1-2 logi yang baru gunakan ozon, dan yang dekat Negeri Sembilan iaitu logi air Linggi, dia menggunakan
ozonation. Dan ozon ini sangat efektif berbanding dengan klorin, lebih efektif. Tapi ada keburukan dia, iaitu keburukan dia menggunakan high power, high electricity, dan dia tidak ada residual. Jadi walaupun kita guna ozon, kita masih perlu top up dengan klorin untuk menghasilkan residual klorin. Residual itu sangat penting untuk distribution. Takut ada regrowth of microorganism berlaku during the distribution process. Jadi kita kena ada residual disinfection. Okay, next. Ini lagi gambar detail. Klorin itu boleh dibuatkan tablet, bukan kita untuk nak ubat demam, nak makan klorin, tapi kita boleh masuk dalam satu bekas dengan dos yang betul, berapa miligram per liter. Kita boleh taruh, let's say satu baldi boleh dengan dos yang 2-3 biji tablet ni boleh masukkan, itu sebagai example, dan sama ada UV atau klorin ini. Okay, next. Disinfection. Ini projek yang pernah kita buat groundwater dekat dekat negeri Kelantan. Sebab di Kelantan ini air dia sangat banyak mengandungi ferrous. Jadi kita kena buat aeration dulu dekat sini, dan kita lepas buat aeration, kita buat flocculation dan sedimentation, dan kita buat filtration. Tapi ini kita buat dekat rumah saja, dekat rumah orang di sana, dan kita boleh guna untuk household. Okay. Tapi kalau dekat loji, contohnya loji di Bandar Kota Baru, loji Cica tu, by product dia ataupun hasil yang tidak dikehendaki daripada loji adalah slush yang banyak mengandungi ferric chloride dalam tu. Jadi garam ferric ni kita kena cari jadi satu masalah juga. Ni mungkin boleh dipikirkan lepas ni untuk buat construction material dan sebagainya. Okay, next. Ini yang kalau sustainable treatment untuk air. Dulu pada tahun 1995, masa tu saya berada di UPM, saya masih mengajar di UPM. Kalau kita nak pergi ke Kajang, daripada UPM nak pergi ke Kajang, kita melalui Abu Bakar Baginda. Sekarang ni dikenali dengan Putrajaya lah dekat situ. Dan ada satu kawasan ladang getah dekat situ dikenali Perang Besar. Jadi ladang Perang Besar itulah yang ditukarkan, dan masa tu saya dengan tim UPM telah membuat EIA untuk projek Putrajaya pada masa itu. Jadi salah satu cadangan yang sustainable kita adalah wetland. Jadi kita buat wetland supaya wetland ini dapat merawat air Sungai Chua, air datang daripada daerah Kajang, datang daripada UPM apa semua tu, kita buat dengan kaedah, menggunakan kaedah wetland ini. Jadi wetland ni tak payahlah kita treat setiap hari apa semua, dia automatic treatment. Jadi inilah salah satu contoh constructed wetland yang sangat berjaya, yang Putrajaya, dan akhirnya kita boleh guna air di Putrajaya itu sangat jernih. Tapi sekarang ni pun ada juga banyak construction yang boleh menyebabkan beberapa tasik dekat situ berhampiran tu tercemar juga sekarang. Tapi inilah nak tunjukkan bagaimana constructed wetland merupakan satu kaedah yang lestari lah, yang sustainable, yang saya pernah terlibat dulu semasa di UPM. Projek ni sangat EIA ni sangat cepatlah kita buat dalam masa tempoh beberapa bulan saja dalam tahun 1995, dan pada tahun 1996 mulanya construction Putrajaya, dan 1998 batch pertama Putrajaya itu dapat disiapkan. Okey, seterusnya. Ini subsurface filtration. Yang ni saya buat sendiri dekat rumah saya. Kalau septic tank tu, air overflow dia, kita boleh buat subsurface filtration. Dan kita boleh overflow daripada septic tank, kita boleh rawat di bumi kita. Dan kalau kita tanam pokok-pokok atas tu, dia akan subur, dia banyak nitrogen apa semua. Okay. Itu dikenali sebagai subsurface filtration system. Okay, next. Ini galeri, saya rasa ni tak ada sangatlah. Next. Ini filtration gallery juga lah. Okay. Okay, so
Ini kalau kita nak guna bahan Moringa oleifera, iaitu pokok apa nama pokok rumunggai, macam tu nama tempatan. Tapi nama saintifik dia Moringa oleifera. Biji-biji dia tu kita boleh harvest, kita boleh jadikan powder, dan dia merupakan bahan boleh digunakan untuk sebagai coagulant, dan ini banyak juga projek student saya itu buat projek mengenai Moringa oleifera derivatives. Okay, next. Okay, ini proses untuk menghasilkan moringa ni tadi. Okay, next. Okay, water usage. Okay, penggunaan air. Jadi ini saya rasa untuk treatment. Kalau ada persoalan lagi, saya boleh pergi sikit lagi untuk water usage. Sebab tapi masa kita dah sangat menceburui kita, saya serah balik kepada moderator.